Selamat datang, Datuk. Terima kasih. 37 tahun Datuk dalam bidang kewartawanan dan sekarang menjadi bloggers. Kenapa blog, Datuk? Saya masih seorang wartawan. Cuma sekarang selain daripada menulis di dalam media tradisional, akhbar dan majalah, saya juga menulis dalam blog. Apa tujuan blog, Datuk? Blog, biar saya terangkan sedikit asal-usul blog. Blog adalah gabungan dua perkataan, dua istilah, iaitu web, iaitu jaringan atau rangkaian internet, dan log ialah catatan. Jadi dipendekkan menjadi weblog, dipendekkan lagi menjadi blog. Kalau dulu kita menyimpan catatan kita dalam buku, sekarang kita menyimpan catatan kita dalam rangkaian internet. Jadi gabungan weblog menjadi blog. Jadi, Datuk, apa tanggapan orang ramai terhadap blog? Berbeza dari tempat ke tempat dan daripada seorang ke seorang yang lain, kumpulan masyarakat ke dalam satu kumpulan masyarakat dengan kumpulan masyarakat yang lain. Jadi, Datuk, apakah pentingnya blog ni, Datuk, nampaknya? Apakah ia satu sindrom sekarang? Dia bukan sindrom, tapi ini adalah satu komunikasi, satu bentuk penyebaran maklumat yang dipacu oleh teknologi. Dalam kata yang lain, dia is a technology driven development, satu fenomena yang berlaku dan dimungkinkan oleh teknologi. Datuk kata tadi, blog adalah merupakan catatan peribadi yang dilakukan melalui internet. Tapi kenapa ia perlu dihebahkan kepada orang ramai? Dia catatan peribadi yang dibuat di internet. Dan internet ini, seperti kita tahu, dikongsi oleh semua orang. Tapi kalau kita tidak mahu catatan kita itu dikongsi, kita kena tulislah dalam buku macam selalu, macam biasa, macam dalam buku logbook. Tapi bila kita masukkan dalam internet, dalam bentuk blog, dia boleh dibaca oleh orang. Jadi, Datuk, dalam blog ni, apa yang ada, apa yang tak ada? Tergantung pada siapa yang membuat blog itu, siapa pemblog atau blogger itu. Kalau dia seorang pakar teknologi, mungkin dia menulis tentang teknologi. Kalau dia seorang pendidik, mungkin dia menulis tentang pendidikan. Dan kalau dia seorang ahli politik, mungkin dia menulis untuk berkongsi mengenai politik. Dia bukan ringgit dan sen. Saya rasa dia bukan ringgit dan sen. Walaupun ada juga blog-blog atau blogger-blogger yang menerima iklan untuk blog mereka. Tapi ia bukanlah sesuatu yang besar. Baik, Datuk. Saya ringkas, Datuk. Apa bahasa yang digunakan dalam blog ini? Berbagai-bagai bahasa. Kalau kita pergi ke mana-mana blog, atau kita pergi ke blogger.com untuk kita masuk untuk menjadi blogger, kita dapati dia menawarkan perkhidmatan dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Spanyol, bahasa Jerman dan pelbagai-bagai bahasa. Dan bahasa yang terbesar itu? Saya rasa bahasa terbesar penggunaan hari ini mungkin masih bahasa Inggeris. Dan nadanya pula? Nada dalam nada maksudnya mungkin dalam slapsticks ataupun dalam bentuk seminism atau seriousness, tak begitu? Tak, dia bergantung kepada siapa yang memiliki blog itu. Kalau seorang pemilik blog itu dia seorang pelawak, maka penuhlah blognya dengan lawak jenaka. Kalau dia seorang pakar teknologi, dia akan bercakap tentang pakar teknologi. Kalau dia seorang pakar pertanian, dia akan bercakap tentang pertanian. Apakah Datuk rasa bahawa blog ini adalah merupakan fashion ataupun bermusim saja? Saya rasa mungkin tidak. Blogger mungkin datang dan pergi. Tapi saya rasa blog sebagai satu wadah baru, saya rasa dia akan kekal. Jadi sekarang ada kajian mengenai blog atau? Mungkin dia banyak. Ada beberapa tempat, ada beberapa laman yang mengkhususkan kepada kajian blog. Seperti kalau di dalam yang terbesar ialah Teknokrati. Dia kita kata dia buat bancian atau dia buat monitoring, pemantauan semua blog-blog yang ada dalam dunia. Kalau tak salah saya ada sikit perangkaan saya tengok dalam ni, dia pada waktu ini dia
meninjau kira-kira 112 juta blog di dalam dunia ni. Termasuklah blog-blog di Malaysia. Kalau masuk ke, kita pergi ke Teknologi, type nama saya ke atau nama mana-mana blogger di Malaysia, dia akan keluar dan dia akan bagi rating setiap orang blogger. Baik, kita berhenti sebentar dan kita bersama selepas ini. Saya rasa saya lebih senang bila menjadi blogger ni, saya bebas untuk meluahkan pendapat saya di medium saya. Maksudnya mungkin saya tak ada medium di paper ataupun di TV, tapi saya menggunakan medium saya di internet dan saya meluahkan segala pendapat saya, apa yang saya rasa berkenaan sesuatu isu tu, tak kira lah apa-apa isu pun, baik berkaitan dengan hiburan ke, politik ke, atau berkenaan isu-isu peribadi ataupun apa segala isu. Saya luahkan di dalam blog saya. Pada permulaannya untuk kepuasan diri sendiri, sebab kita nak tulis apa yang kita rasa. Kadang-kadang kita nak luahkan perasaan kita, and then saya rasa itu satu cara yang paling bagus untuk kita luahkan perasaan lah. Ya, berbalik pada Datuk. Dulu Datuk tulis dalam akhbar. Kenapa sekarang dalam blog? Saya masih menulis di dalam media tradisional. Saya masih menulis kolom dalam majalah dan sekali-sekala saya menulis kepada majalah-majalah yang ada di dalam tanah air kita ini dan juga di dalam majalah-majalah atau akhbar di luar negara. Tapi saya juga sekarang menulis di dalam blog kerana saya mendapati blog adalah satu lagi saluran untuk saya berkongsi pandangan dan pendapat saya dengan pembaca. Katanya Datuk sekarang nak jadi penulis blog sepenuh masa. Jadi apa seronok sangat Datuk menulis blog? Memang saya sejak tahun 2006 saya menjadi penulis blog. Penuh masa, tidak penuh masa, saya rasa itu boleh dipertikaikan. Sebenarnya saya tidak pun menghabiskan keseluruhan hari saya menulis blog. Saya menulis blog 2 atau 3 hari sekali. Kemudian saya membuka blog saya itu kepada... Ada beza Datuk menulis di blog dan menulis di akhbar? Maknanya Datuk lebih bebas begitu? Memanglah lebih bebas, sebab kalau saya menulis dengan di akhbar, katakan ambil contohlah, saya menulis untuk akhbar Utusan Malaysia. Kebebasan saya ditentukan oleh pengarang utusan. Kalau pengarang utusan berasa rencana saya itu tidak sesuai atau rencana saya itu akan menimbulkan masalah, maka dia tidak menyalahkan rencana saya. Jadi kalau saya menulis dalam akhbar, saya tidak bebas, sebab itu bukan milik saya. Tapi kalau saya tulis dalam majalah saya sendiri, seperti saya buat sekarang, saya bebas. Jadi maknanya menulis di akhbar tidak bebas, Datuk? Bukan tidak bebas. Datuk pernah sendiri menjadi ketua pengarang kepada akhbar. Datuk memang dia kebebasannya berlainan, sebab saya bekerja dengan sebuah akhbar. Akhbar itu bukan milik saya. Saya hanyalah pengarang. Jadi apa yang boleh saya tulis dan tidak boleh saya tulis juga turut ditentukan oleh pemilik akhbar itu, oleh mungkin lembaga pengarahnya, oleh orang-orang tertentu. Maksudnya jelas akhbar tidak bebas itu? Tidak bebas. Sebenarnya tidak ada siapa pun bebas. Blog pun tidak bebas. Saya masih boleh disaman. Malah kalau sekarang pun kurang-kurangnya 2 orang blogger sedang menghadapi saman, iaitu Yang Berhormat Jeff Uy dengan saudara Asruddin Atan Rockies Brew. Jadi bebas tak bebas itu saya kata di dalam dalam media harus berdana, dan di dalam blog pun ada sekatan-sekatannya.